celakalah bagi orang-orang yang curang. Apakah maksud orang-orang yang curang di sini? Muslimin muslimat, dijawab oleh Allah pada ayat yang kedua, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yang apabila menerima sukatan daripada orang lain mereka meminta dipenuhi, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila menyukat atau menimba orang lain mereka merugikan. Muslimin muslimat, jadi maksud surah ini Al-Mutaffifin, iaitu golongan yang curang, dan yang curang dimasukkan dalam hadis ini. Kita tengok pada ayat pertama, pada ayat yang kedua, iaitu mereka yang curang di sini, mereka yang menipu, mereka yang tidak amanah, mereka yang tidak jujur dalam proses jual beli, mereka yang khianat. Kalau kita tengok kan, ada orang, tuan-puan sekalian, dan bukan berlaku zaman sekarang sahaja, daripada zaman Nabi, daripada Arab Jahiliyah, ada orang dia dah adjust dah penimbang tu dia dah adjust dah, padahalnya tak cukup lagi 1 kg, tapi jarum tu dah sampai dah 1 kg. Dia boleh adjust semua tu, jarum tu dah sampai 1 kg. Tapi bila time dia suruh cukupkan, tak cukup lagi ni, siap bawa penimbang sendiri pula, tak puas hati. Tapi bila time orang, dia tidak cukupkan timbangan. Dan ia bukan melibatkan perkara yang melibatkan timbangan saja, apa-apa bentuk penipuan dalam jual beli. Dia cakap saiz lain, bila dah post beli online, tiba-tiba saiz lain. Gambar, kan main lagi, bila dapat, jauh sangat beza. Gambar nampak warna ni, tapi bila dapat, warna lusuh lah. Macam-macam lah, mengurangkan daripada apa yang sebenar. Jadi, bagi para peniaga, lagi-lagi sekarang sangat mudah berlaku penipuan dalam perniagaan sebab dilakukan secara online. Betul ke betul ni? Tuan-tuan sekalian, tunjuk biskut raya Kamai lagi, cantik, sedap. Bila sampai, ya Allah, tak rasa apa Kamai lagi. Testimoni tu over sangat, testimoni sekian-sekian. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang ni sangat bahaya lagi lah penipuan-penipuan. Yang ini sebenarnya kan, saya pernah lah jumpa doktor estetik ni. Doktor ni pakai estetik, dan klinik ni ada macam mana saya jumpa tu, macam-macam cara saya jumpa. Tuan-puan pun kan kadang jumpa orang tu, jumpa orang ni, macam tu lah. Jadi janganlah fikir yang overthinking ya. Overthinking, tak apalah overthinking pun. Bukan maksud saya lah, kadang jumpa dalam majlis. Macam hari tu jumpa doktor tu, jumpa dekat dalam program. Dan ada juga doktor yang datang dan cerita pada saya, sebenarnya doktor pakar kecantikan ni kan, estetik, cara moden apa semua ni. Biasalah, ada seorang doktor ni, dia tanya, Ustazah, saya ni rasa macam saya ni subahat, saya berdosa tak? Saya kata, kenapa ya doktor? Sebenarnya ramai sangat minta maaf lah ya. Nanti adalah ni yang terasa ni kan. Tak apalah terasa, kita minta dia jujurlah dalam berniaga. Jujur, subhanallah, ada yang jujur, alhamdulillah. Okey, dia kata ramai sebenarnya founder-founder, sama ada untuk kurus ataupun untuk kulit, mereka buat rawatan yang ekstrim, dan ada rawatan yang patuh syariah, ada yang tak patuh syariah. Ada yang memang bertentangan. Kalau ubah suai apa semua tu, memang saya sendiri terkejut teknologi hari ni. Ubah suai kulit, ubah suai wajah apa semua ni, sangat tak perlu kadang tu guna ada surgery kan, ada pembedahan. Dia kata tapi mereka jual produk, mereka buat rawatan sampai puluh ribu, ratus ribu. Saya sendiri yang buat, saya sendiri saksikan, saya sendiri tahu. Tapi tiba-tiba dah semua begini-begini, lepas tu keluarkan produk dan kita tahu dia memang jutawan, tak kira artis, founder-founder apa semua, tapi mereka claim sebab produk tu, dan itu adalah penipuan yang nyata, dan saya rasa berdosa. Saya kata sebenarnya kalau doktor buat prosedur yang melibatkan sesuatu yang haram, saya cakap tu seranglah doktor subahat. Doktor sebagai orang Muslim, doktor tak boleh buat prosedur yang haram. Jadi mungkinlah doktor rasa akan kurang sikit pendapatan sebab itu permintaan yang sangat tinggi.
Tapi doktor kena yakin bahawasanya Allah benar-benar menunaikan janjinya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram kerana Allah, maka Allah akan menggantikan melalui jalan yang halal. Kena yakin tu je. Walaupun klien memang ramai minta. Dan saya jumpa ada ramai doktor estetik Muslim yang sangat amanah. Dengan ilmu yang Allah berikan, kepakaran yang Allah berikan, talent yang Allah berikan kepadanya, dia memang tolak. Dia kata, Ustazah, kalau ada je walaupun saya boleh buat permintaan ni, saya takkan buat Ustazah. Saya takkan ubah kejadian yang Allah berikan. Cuma memperelokkan, kalau pergi buat rawatan untuk dapat kulit yang sihat, itu tak ada masalah tuan-puan sekalian. Kulit yang segar, wajah yang mungkin tapi kena tengoklah kaedah bahan dan semuanya. Lepas tu dia kata, saya rasa saya geram je nak bagi tahu kebenaran. Dia sebenarnya bertukar transform tu bukan kerana produk. Dan saya tahu produk-produk ni banyaknya adalah yang ekstrak. Saya pernah kerja halal JAKIM dulu. Lepas tu saya pergi, saya 9 tahun sebagai government servant, sebagai kaki tangan awam. Saya kerja masuk sebagai pegawai Hawak Islam JAKIM. Kemudian dia hantar bertugas kerja tangan Besar Negeri Sembilan. Peringkat awal saya adalah penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga. Why saya banyak bercakap tentang rumah tangga. 4 tahun saya sebagai perundingan rumah tangga, kaunselor lah, macam lebih kurang macam tu, ketua unit. Kemudian saya berpindah ke bahagian pengurusan halal sebagai penolong pengarah bahagian halal. So memproses permohonan halal produk-produk. Jadi tuan-puan sekalian, kilang-kilang OEM begitu banyak. Kadang satu kilang yang sama, tetapi jenama yang keluar berpuluh, kadang beratus. Kilang sama tapi beratus produk. Founder je beza. Kita yang cek ingredient ni, saya sendiri yang semak ingredient bahan ramuan dalam setiap produk ni, alahai sama je, dia beza satu je. Lepas tu ubah suai, lepas tu bergantung kepada tahap ataupun kepandaian marketing. Macam ni, macam tu, kekreatifan marketing. Dan kebanyakan produk adalah ekstrak. Bila sebut ekstrak, dia bukan parti. Sebab itu produk yang melibatkan parti dia sangat mahal, eksklusif. Contoh, dia ada parti delima, parti kurma, parti ni dia benda yang pure, kemudian dia adun. Jadi ia sangat mahal. Tetapi bila sebut ekstrak, satu produk dia claim ada 20 bahan yang sangat, dia kata 20 bahan yang sangat baik, yang sangat mahal, yang sangat ni, 30 bahan, 40 bahan, bahkan ada yang 50 bahan. Bila kita tengok list bahan, bagusnya. Tapi untuk maklumat kami yang semak bahan ramuan ni sangat faham. Bila tulis ekstrak ni, bahan ni daripada cecair dah jadi serbuk. Bahan ni daripada daun dah jadi serbuk. Maksudnya dia bukan parti dah, dia dah diubah suai. Pilih ekstrak, walaupun ada 20 bahan ramuan, dia boleh jatuh, bukan boleh jadi, dia boleh jatuh satu bahan ramuan tu 0.0001, 0.000005. Maksudnya dalam satu botol tu, bahan ramuan itu pun ekstrak, hanya sikit sangat. Selebihnya adalah bahan pemekat, bahan pemanis, bahan pewarna, bahan sekian-sekian. Saya sebut begini bukan nak jatuhkan bisnes ya. Ustazah ni Ustazah ni dengki ke, iri hati ke, nak jatuhkan bisnes orang ke? Saja. Sebenarnya kesedaran ni telah diberikan oleh ramai orang. Ramai beri sedar. Para doktor beri kesedaran itu, ini, hari tu ada video viral seorang lelaki ni bekerja di satu produk yang sangat terkenal. Lepas tu sebulan dia berhenti sebab dia tahu kebenaran. Lepas tu dia viralkan, tapi tak boleh sebut sebab nanti kena saman. Jadi kami ni sebagai orang, saya pernah bekerja di bahagian cek bahan ramuan ni. Sejak daripada itulah, bukan sebelum tu pun saya kurang juga. Saya tidak mengambil mudah apabila nak makan sesuatu produk, sama ada yang klaim kecantikan ke, kesihatan ke, kecergasan ke, suplemen ke. Kita kena tengok sama ada dia parti. Bukan saya kata ekstrak semua tak bagus. Ada yang bagus, ada yang melalui lab test yang sangat hebat dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak produk yang harga sampai ribu, sebenarnya kosnya puluh-puluh ringgit saja. Jual ribu, puluh-puluh ringgit je. Yang harga puluh-puluh ringgit, ringgit-ringgit je dia punya kos.
Allahu Akbar. Masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab ia akan merosakkan tubuh badan kita. Ya, yang ada lab test, yang ada secara klinikal, produk yang betul-betul proven, yang sehat, yang ni. Tapi yang sebaik ni kita ambil yang natural lah. Tapi saya bukan nak jatuhkan mana-mana produk, cuma berlaku jujurlah, jangan overclaim. Semua ni adalah orang yang curang. Maksudnya orang yang curang ni maksudnya dia tidak jujur. Sebagaimana hadis Nabi SAW, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Tapi dalam hadis ini merujuk kepada orang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta dipenuhi. Tetapi apabila menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka merugikan. Jadi overclaim ni dia berlebihan. Okey, bila berniaga kan dia kata dah cukup dah 1 kg ni, padahal kurang. Inilah orang yang celaka. Jadi hari ini dah jarang dah ni kira timbang-timbang ni, mungkin pergi kat pasar adalah. Tetapi bentuk perniagaan dah berubah dah secara online. Yang ditulis pada kotak, dia dah tulis 400 gram, 500 gram. Lepas tu sampai kepada kita, peniaga, sampai pembeli, sampai pada kita. Adakah kita bila tengok produk tu tulis berapa ratus gram, 250 gram ke 500 gram 1 kg ke, adakah kita timbang? Sebab ada orang yang teliti. Dia timbang tau, dia timbang. Bila timbang, tak sampai pun berat ni. Kata berat ni. Jadi sebenarnya wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang, iaitu curang ataupun menipu dalam perniagaan, dalam timbangan, berlaku lagi luas sekarang secara online. Sebab timbang tu bukan depan mata. Dan ramai orang tak timbang. Dan mungkin dia kata tak apa, kita kurangkan sikit, orang tak perasan pun ni. Tapi dia punya penjimatan banyak, untung banyak. Kita tulis je 250 gram, tapi sebenarnya 200 gram je. Sebab sikit sangat kalau ni. Tetapi berapa banyak sachet, berapa banyak dah yang terjual. Allahu Akbar. Celakalah bagi orang yang curang, yang menipu dalam timbangan. Jadi berhati-hati. Sama juga, kena jujur semua dalam perniagaan. Jangan overclaim padahal sekian-sekian. Kata begini, jadi kalau produk yang proven, yang betul-betul melalui proses, yang memerlukan kos yang tinggi, jual mahal pun tak ada masalah. Bukannya kita kata mana boleh jual mahal, ini menindas pembeli. Tak, dah kalau prosesnya mahal, bahan ramuannya mahal, apa yang proses dilalui itu mahal, maka layaklah untuk menjual dengan harga yang sedemikian. Okey, kita tengok lagi tuan-puan dimati Allah sekalian. Itu secara umum saya sebut, saya tak tujukan mana-mana produk. Tetapi kalaulah mana-mana founder yang dengar kekayaan daripada hasil ketidakjujuran dalam perniagaan tidak membawa keberkatan. Tidak membawa keberkatan, malah membawa kecelakaan. Belum terlambat untuk kita menghentikan perbuatan-perbuatan yang salah dan haram, dan gantikanlah dengan cara yang halal bersih, walaupun sedikit tapi berkat dan cukup. Kalau banyak tetapi kotor, dia akan bawa musibah. Na'udzubillah min zalik.